Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey, so kat sini Siki ada satu kesempatan Siki nak review sikit tentang kereta Saga BLM enjin Kempro guys. Enjin padu guys. Ada masalah semput. Siki cakap semput senang sikit. Korang nak faham? Rasa tekan minyak macam gegek-gegek sikit dan sebagainya. Okey, so sekarang ni Siki ada dalam kereta ni sebenarnya tengah scan komputer sekejap. Untuk Siki nak troubleshoot menggunakan komputer dulu. Tengok berapa padu komputer ni. Tengok berapa padu komputer ni yang check masalah kereta ni. Macam contoh owner ni dia kata bila Sikit tolong kereta aku dia kata tolong apa tadi Dia cakap tolong dia suruh check komputer box. Dia suruh Sikit check komputer box kereta dia. Okey, sebelum tu minta tolong korang selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So kita sambung balik cerita macam biasa. Yang belum subscribe minta tolong subscribe guys. Okey, cantik terbaik. Okey, di mana owner suruh Sikit check komputer box dia. Faham? Kan? Dia suruh Sikit check komputer box dia. Di mana Sikit sajalah. Okey. Tapi mekanikal untuk kereta dia ni memang kena check. Memang kena check menggunakan otak dan tangan, pergerakan tangan. Tapi komputer tak dapat membantu. Cuma komputer boleh tengok dalam keadaan macam ni. Jom kita tengok. So bila Sikit scan, kita akan dapat macam ni. So kat sini SRS. So maknanya ni tak berkaitan dengan sistem enjin dia. So Sikit nak padam pun boleh, tak nak padam pun boleh. Tapi dia tak ada isu masalah kereta dia ni. Macam ni Sikit pakai high reset di mana Sikit tengok bahagian enjin dia normal. Dia kata tak ada masalah. Tak ada trouble code. Okey, clear. Cantik. So, macam mana kita nak check? Nanti kita akan tengok. Sekejap dah Kau standby kat depan dulu. Aku nak try start kereta ni. Okey, Sikit akan check step by step macam mana masalah kereta dia ni. Okey. So, bateri dia weak tadi. Agak susah nak start kereta ni, senang. Okey, Sikit start Bismillah. Kita hidup. Okey, sekarang ni enjin ni dah hidup. Kalau korang dengar dia bunyi kalau kita tekan minyak, dia macam kalau kita rem banyak dia dah tak ada apa dah. Dia dah okey je. Tapi bila kita pasang aircon, kita traffic light boleh menyebabkan enjin ni mati. Enjin ni boleh mati secara tiba-tiba. Tengok timing jatuh, enjin terus mati. Okey, bila Sikit pasang aircon kereta ni. Okey, first kita akan check. Paling senang, Sikit dah ajar banyak kali. Walaupun video ni agak orang kata lebih kurang macam sama. Jauh sikit dah, sana dah. Okey. So bila kita tengok pergerakan enjin gegar ni, kita dapat tahu sistem pembakaran yang tak cantik. Okey, macam mana step untuk korang nak dapatkan, macam mana korang nak dia nak kata minyak tak sampai, tak mungkin. Isu ni nak kata minyak tak sampai, tak mungkin. Maknanya fuel pump bekerja. Fuel pump sampai injektor ada tembak. Tapi kita akan check lah untuk kereta ni. Di mana macam mana cara untuk kita check. Kita akan check benda yang paling simple adalah sistem pembakaran yang berkaitan dengan sistem spark, sistem api dulu. Okey, di mana Sikit akan Sikit akan pakai atas touch lamp. Di mana touch lamp ni agak special sikit. Nampak dah? Jelas. Okey, jom tengok dekat sikit. Okey, kita tahu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, betul? Dia akan sediakan api putus-putus. Api putus-putus tu sebenarnya datangnya daripada crank sensor. Signal daripada crank sensor. Okey, so dia akan dapat api putus-putus macam ni. Nampak warna hijau tu? Nampak? Okey, cantik. Bermakna api yang datang daripada ECU dalam keadaan cantik. Nombor 4. Nombor 3 pula. Ni Sikit cocok sikit je, tak ada masalah pun. Nampak? Berkelip. Okey, cantik. Yang ni kita tengok ini. Berkelip. Dia punya berkelip tu ngam lah. Yang ni okey, berkelip warna hijau nampak cantik Gambar cantik, clear Okey, lepas tu kita tengok sebelah injektor pula. Nampak warna dia warna apa? Warna merah
Warna merah cantik. Nampak bermakna injektor jalan. Nombor 3. Nombor 2 jalan. Nombor 1 jalan. Nampak? Okey. Oh, nampak cantik kan? Dia hijau-hijau merah. Okey, nombor 4. Nampak? Okey. So, maknanya sekarang ni signal daripada komputer box dalam keadaan cantik. So, apa korang perlu fikirkan? Kalau buka step macam ni, main dekat. Kita buka nombor 1. Tengok kan, sikit akan buka nombor 1 Tangan luka sikit. Minta maaf Buat kerja pomen bukan senang. Sebab tu kena bayar tau. Okey, kita angkat Nampak tak? Dia rasa macam gegeg. Nampak Kita angkat Nampak? Dia gegeg. Dia macam ada something. Bila kita tarik, spark tak sampai kat sistem pembakaran, dia akan rasa gegeg. Nampak? Okey, kita angkat nombor 2. Ada rasa tak dia gegeg? Ada kan? Okey, ada. Nombor 3. Okey, makna nampak plug coil dia tembak sampai ke spark plug. Kita boleh nampak enjin ni orang kata bergoyang lah. Okey, nombor 4. Okey, nampak? Okey, kalau kita tengok betul-betul, kalau Siti angkat betul-betul, nombor 1 dengan nombor 4, enjin ni mesti mati. Nampak? Mati kan? Okey, jap. Okey. Sebab Siti dah test, di mana Siti buka nombor 1 dengan 4 memang enjin mati. Tapi hakikatnya kalau kita cabut nombor 2, enjin tak mati. Nombor 2, Siti angkat, enjin tak mati. Nombor 3, Siti angkat, enjin tak mati. Api ada. Korang nak tengok ke api tu? Tak payah kot. Tak payah tengok. Siti pun takut tengok. Okey. Lepas tu, Siti cabut nombor 1 dia teruk tapi dia tak mati lagi. Nampak? Tadi dia mati tapi sekarang ni hakikat ni tak mati. Okey, kita dapat tahu nombor 1, nombor 2, nombor 3 kalau kita cabut enjin tak mati. Maknanya kita cabut nombor 4 sahaja enjin mati. So apa masalah sekarang ni kereta ni? Api sampai, injektor semua sampai, api semua dah tengok betul. Kalau nak tengok api boleh lah sikit pegang api kejap. Kejap nak tengok api. Dia nak tengok api pula, mampuslah aku pegang api pula ni. Ni besi ke kelas saya ni? Boleh keluar tak? Boleh? Okey. Oh, kalau pegang. Okey. Besi kan? Besi betul? Besi Kita nampak down. Okey. Kita tengok sikit buat Okey. Nampak mati kan nombor 1 kan? Kita dah cakap dah. Nombor 1 nombor 4 mesti je mati. Okey. Okey. Tu sikit akan cabut nombor 2. Kalau kita cabut nombor 2, nombor 3 je tak mati betul? Okey, kita tercabut. Okey, jauh sikit dah. Okey. Nampak tak api tu? Nampak? Jelas ni, Jam? Jelas tak agak-agak? Cuba zoom sikit. Zoom sikit. Zoom. Nampak api tu? Bunyi pun ada, dengar. Nampak api? Bermakna plug coil tak rosak. Kita dah dapat point di mana plug coil tak ada masalah rosak. Termasuk yang nombor 3 pun kita dah check tadi. Bermakna plug coil tak ada masalah. Apa lagi korang nak check sekarang ni? Kita akan matikan enjin kereta ni. Enjin kereta lah kita okey lagi. Kita sihat, Alhamdulillah. Okey, sekejap aku nak buka kereta buat dah. Okey. Okey, ni tengok. Kat sini, dia hanya masalah pecah atau getah ni. Okey. Okey, getah ni pecah, kita dah tahu. Benda ni boleh satu masalah jacking. Semput-semput. Boleh jadi isu benda ni. Tapi kita akan cek lebih detail tentang kereta ni. Nampak? Okey, 1, 2 kita buka, nombor 3 kita buka. Oh, ni cantik. Oh, ni cantik ni. Okey. Ni. Kepala tak ada terus. Getah hilang. Getah tak ada dalam pun tak ada juga. Bermakna tak cantik dah sebenarnya. Dia sepatutnya memang kena ada getah kat sini. Okey, so kita tolak tepi Kita dapat tahu tadi nombor 4, nombor 1 dalam keadaan cantik.
Kita nak tengok spark plug pembakaran kereta ni. Okey, jangan ikut cara sikit Jangan ikut cara sikit, korang pakai Richard je lah. Ikut pakai Richard je. Dan sikit nak cepatkan sikit video ni. Okey, ni nombor 1. Dia pakai G-Power tu. Ni nombor 2. Okey, cuba tengok pembakaran dia. Dah berbeza kat situ. Nombor 1 terang, nombor 2 ya, perang. Perang-perang hitam macam tu kan. Nombor 3 pun kanta juga, nampak? Itu kita nak tahu punca sekarang ni kereta ni. Berapa minit dah ni dah agak-agak? 10 minit dah. Cerita tak habis. Okey, nombor 4. Okey, kita nampak putih, cantik. Nombor 1, nombor 4 cantik. Kan Siki dah cakap tadi, jangan degil. Orang kalau cakap jangan melawan. Okey, inilah salah satu Sekejap, sini sikit. Inilah salah satu punca korang buang thermostat. Okey, dah. Okey, tengok dari sini Nombor 1 kita tahu, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, nombor 1 terang, warna putih cantik. Kebiasaannya Injek Kempro mesti warna putih punya. Nombor 4 cantik. Ni pembakaran sempurna 2. Okey, antara 1 dengan 4 dalam keadaan cantik. Cuma nombor 2 dengan nombor 3 ni dia dalam keadaan tak cantik. Nampak dia warna berbeza. Tengok kepala pun dah tahu dah. Okey, macam mana kita nak tahu solution ni masalah pada mana? Nak kata salah plug coil, tak tembak pun tak boleh sebab kita tengok api keluar tadi, betul? Betul tak? Agak-agak dengar tak dia orang ni? Dia macam tu. So sekarang ni bila nombor 1, nombor 4 dah okey, kita tolak tepi. Pembakaran nombor 1, nombor 4 confirm 100% cantik. Itu kita nak tengok nombor 2, nombor 3. Sekarang ni macam mana kita nak check? Okey, macam ni cara dia nak check sebenarnya. Tengok yang okey, sekarang ni komputer dah tak boleh nak tolong. Komputer dia tak bagi tahu pun masalah plug coil ke, spark plug rosak ke. Komputer dia hanya dapat detect masalah sensor yang bermasalah. Okey, so masalah macam ni memang kena ada pemain yang bukan cun dah, maknanya pemain yang boleh check. Bagi kepercayaan kepada pemain korang untuk check. Cover pecah memang boleh jadi isu jacking, tapi korang kena check lebih detail menggunakan ni, Abstract Auto Service. Okey, nampak siapa tulis pun aku tak tahu ni. Okey, so kita buka benda ni. Yeza, inilah nama dia, test compress piston. Sebab banyak sangat komen yang Siki tengok kalau api spark plug dah sampai minyak, dah sampai apa lagi korang nak perlu check. Benda ni lah korang kena ada. Beli kat kedai RM2 ada jual benda ni. Okey? Jangan percaya bulat-bulat sangat je. Kalau boleh jangan jadi pemaris sangat Relax thermostat, relax tadi thermostat Okay. So ni lah test pressure untuk piston. Kita nak tengok berapa kuat kompres tu ada. Okey, so sekarang ni Siki akan letak tepi dulu spark plug ni supaya tak nak ada barang jatuh dekat atas enjin dia ni. Siki akan ikat dulu nombor 1. Kita ikut step 1 per 1. Macam tu je ikat, macam tu. Yes, dah siap. Okey, tumpukan kat sini Dam. Tumpukan kat meter tu, di mana kita nak tengok meter tu dalam keadaan berapa dia naik. Nombor 1. Okey, hati-hati Berapa naik? 120 dekat 150 kan. Hakikatnya kompres nombor 1 dalam keadaan baik dan cantik. So kita tekan balik. Kita akan buka nombor 1. Kita dah tahu nombor 1 dalam keadaan cantik. Kita buka nombor 2 pula. Ikut step, jangan buka nombor 4 terus. Okey, jangan pasal nombor 4 dulu, ikut dah. Orang nak dengar satu cerita dia ni. Yang kocun tak tengok dah. Okey, aku pun tahu benda tu. Macam tu pula ayat dia kan. Okey, kita start pula nombor 2. Berapa? Benda ni bocor. Benda ni dah ketat dah. Okey, sekarang ni kompres ni sampai berapa tadi? Pegang lagi sekali. Pegang kali ni. Tak ada kebocoran dah. Memang betul dah tu. Kita bunyi nampak bocor. Berapa? Okey, dia tak sampai 90. Bermakna dia loose kompres. Okey, nanti sikit akan ceritakan kalau loose kompres apa perlu korang buat pula. Dia macam tu cara dia. Kena buang exhaust ke, kena buang bumper belakang ke, kena buang bonnet ke, kena buang manifold ke, kena matikan FM ke. Okey, pegang. Okey, kita nak nombor 3 pula Berapa? Bermakna nombor 2, nombor 3
kita nampak kompres dah tak cukup power yang dia nak. Dia ada kompres lagi, tapi hakikatnya dia tak cukup. Sebab tu bila kompres tak cantik, boleh menyebabkan kereta jadi 3 silinder. Tak semestinya spark plug, tak semestinya plug coil, tak semestinya crank sensor. Tapi kalau crank sensor, lampu check light naik, bro. Okey, pegang. Apa? Okey. Bermakna 1 dengan 4 dalam keadaan baik. Okey. So sekarang ni dah jadi solution macam ni. Korang dah tahu dah kan cara check macam ni. Okey, kita nak tahu apa yang perlu kita buat untuk kereta ni. Apa perlu buat? Kau nak buang termostat? Tak habis gila. Okey, mana tahu buang termostat terus ada kompres. Mana nak tahu kan? Ni kalau buang termostat ni kompres ada ni. Okey. Punca masalah macam ni kebiasaannya sikit tengok. Okey. Yang pertama, ada masalah overheat. Dia akan jadi isu macam ni. Nombor 2. Nombor 2 apa? Nombor 2 sikit rasa dia nak tengah fikir tak? Ya, tengah cari Google, cari Google. Cari cikgu Google kejap. Cari cikgu Google kejap. Okey, Google nampak? Google. Okey. Masalah nampak tak? Nampak. Masalah semput. Semput. Okey. Serangan tak kisah usia. Okey. So, selalunya ada masalah overheating. Tak kira daripada fan motor tak jalan ke, pipe pecah ke. Selalunya, kalau korang tengok masalah macam ni, dia hanya ada 2 sebab. 2 sebab yang paling kuat boleh jadi isu macam ni. Kalau kita tengok nombor 1 dengan nombor 4 dalam keadaan cantik, kebiasaannya nombor 2 dengan nombor 3 mesti dia ada masalah sikit. Disebabkan yang paling nyata adalah head gasket putus bahagian tengah. Head gasket antara 2 dengan 3 gasket tengah putus. Dan nombor 2, jawapan dia adalah valve sekepih. Selalunya lah, valve sekepih dia akan dapat point antara 4 ni dia akan jadi 1 je. Loose compress. Tapi hakikatnya dia duduk antara kedua-dua tengah. Dia tak akan jadi macam ni. Dia tak akan jadi 1 dengan 3, 2 dengan 4. Dia tak akan jadi 2 pressure macam tu. Biasanya kalau tengah-tengah macam ni, kalau 1 dengan 2 dengan 3 dengan nombor 4. Itu je kalau gasket putus. Gasket head tu putus tengah. So menyebabkan kompres antara dua-dua piston ni, dia dah miss pressure, miss tekanan. So bila miss kompres tu boleh menyebabkan kita jadi macam ni. So macam ni kita tengok sebelum owner datang kat sikit ni, dia dah tukar spark plug. Okey, owner ni cun, dia tukar spark plug sendiri dengan confidentnya. Barulah datang jumpa sikit dan dia suruh sikit check kereta dia. Tapi apakan daya, kereta dia ada masalah daripada 2 sebab tadi, sama ada gasket head putus ataupun valve sekepih. Macam saya cakap, paling kuat adalah head gasket atas dasar pengalaman. Tapi kalau ada pengalaman lain, boleh sikit akan share lagi. Mana tahu dinding blok tu kerek tengah-tengah. Mana nak tahu, betul? Benda tak pernah jadi. So andai kata bermanfaat, minta korang share. Macam owner ni, nanti sikit akan bagi penjelasan ke owner supaya dia lebih faham tentang isu masalah kereta dia. Lagi senang kalau dia tengok video ni. Bila dia tengok video ni, modal untuk buat macam ni, tengok atas kedai dan tempat. Mana dah tahu, kos bergantung situasi dan keadaan. Dia tak semua sama. Ada pemain yang angkat head, betul-betul buat head gasket, betul-betul buat skin head, pasang. Ada kedai pula, dia tak nak buat dah. Dia tak nak buat head ni. Head ni, daun head ni. Aku tak nak buat. Aku nak tukar head. Nampak? Kempro. Situasi dan keadaan. Okey. Nampak? Ada orang nak settlekan masalah ni, dia angkat head, dia test pressure. Test pressure, head tak ada crack, tak ada apa. Skim, pasang. So, tukar head gasket je pasang. Ada orang dia angkat head, pergi test pressure balik head tu, dia skim head. Head boleh pakai lagi, dia skim head, tukar gasket head, dia buat grand valve.
Tukar valve dah keras. Contoh. So bergantung dengan situasi dan keadaan. So ada pula kereta dia angkat head, tengok steering longgar. Sebab kereta ni sebelumnya ada sejarah masalah makan minyak hitam. Kat situ pun kos dah lain. Bermakna tak semua sama. Kita angkat head, hose air dah pecah, hose air dah crack, ada masalah bocor lah. Manifold tak cantik lah. Timing belt nak putus lah. Water pump ada kesan bocor lah. Nampak? Sebab tu setiap apa masalah korang nak check, korang rujuk bengkel yang korang yakin, korang percaya kat kedai tu, dia boleh check untuk kereta korang. Boleh tengok macam, boleh kita sebagai pengguna kereta, kita boleh tengok dengan dasar mata kita. Contohnya, mari sini tengok Idam. Okey, ini adalah plug coil. Ini adalah plug coil. Dan kita tengok dengan mata kasar kita, dia dalam keadaan cantik. Macam plug coil ni pula, kita tengok atas dasar dengan mata kita, kita tengok dalam keadaan bawah ada pecah. Nampak pecah? Okey, dasar atas mata kita tengok benda ni bermasalah. So bila pemain cakap, benda ni tak ada jual bawah ni saja, dia kena tukar sekali. So hakikatnya korang kena terima seadanya. Kalau andai katalah, ni cerita je, kalau macam sikit ada jual dia punya cover belah bawah. Okey, kalau orang bertikai kan, cover bawah pakai dia punya, tukar bawah tak jadi, api tak cantik. Tak, korang tak perlu isukan masalah gitu. Kalau ada masalah benda tu, selalunya populasi dia orang tak tahan lama. Benda yang dia orang buat, dia orang cipta, kalau tak tahan, selalunya graf dia orang turun dan dia orang tak akan buat lagi benda tu. Senang je kalau banyak orang komplain. Tapi kalau benda tu okey, tak ada masalah, boleh pakai, boleh kita jimatkan kos. So kita tengok okey, pecah kita boleh tukar sebab api masih keluar. Contohlah kita tengok tak pecah, cantik macam ni, cantik. Cantik. Mata kita tengok kan. Cantik, tak ada masalah. Cuma api sampai, kita tengok macam contoh video dia. Api sampai, ada. Hakikatnya api mesti keluar, tapi hakikatnya api tak keluar. Api sampai, tapi api nak pergi ke spark tak keluar. So maknanya sekarang ni, kalau kita tengok dengan mata kasar kita, benda ni okey, tak ada pecah, tak ada apa, kenapa kena tukar? Sebab tu kau kena faham, dia rosak bahagian dalam. Coil dia panas, so boleh rosak, memang dia tak boleh keluarkan api. Itulah hakikat dia. Sebab tu kena tengok situasi keadaan, kereta macam ni cantik. Buka tengok, air karat, ya Allah, takkan aku nak buat tak overhaul kereta macam ni. Nampak? Sebab tu korang kena faham. Bila korang nak faham sedikit tentang kereta, korang pergi kedai RM2 beli spana, repair sendiri. Okey, berapa minit dah? Okey, next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bye-bye.